Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang dijadualkan bersama-sama pada hari ini dalam rangka kita membahaskan madah ataupun perbahasan berhubung dengan fiqh muqarin ataupun perbandingan fiqh perbandingan. Dan pada siri yang lepas, pada waktu maghrib, tidak salah ingat saya rasa ini kali pertama saya sama-sama dengan tuan-tuan pada siri yang lepas, saya sudah bahaskan berkenaan dengan muqaddimah, ataupun apa dia punya faedah-faedah, kebaikan-kebaikan mempelajari perbandingan mazhab. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk secara rasminya berkenaan dengan masih dalam muqaddimah, tetapi sudah mula kita bahaskan daripada muqaddimah bab yang pertama, iaitu bab yang pertama membahaskan berkenaan dengan penetapan jarak musafir. Saya ulang lagi sekali, kitab fiqh perbandingan ini dia mengambil isu-isu terpilih sahaja, sebab kalau dia nak bahaskan secara keseluruhan perbandingan mazhab daripada sudut fiqh, itu kita akan dapati terlalu panjang dan banyak berbahasanya. Jadi kita bahaskan pada hari ini berkenaan dengan penetapan jarak musafir sahaja terlebih dahulu. Jadi maknanya kita akan masuk kepada bab pertama ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam bab yang pertama, saya akan bacakan ada lebih kurang 4 poin yang penting, yang bakal kita bahaskan pada siri-siri yang akan datang, yang maknanya dalam bab pertama ini apa yang dibahaskan ataupun yang diperincikan secara detail lah, supaya tuan-tuan tahu lebih kurang sedikit sebanyak gambaran silibus yang bakal kita tempuh pada bab yang pertama dan seterusnya yang ada kaitan dengan bab musafir dan juga jamak qasar. Sebab bila kita berbicara tentang musafir ini, yang paling antara yang paling glamournya ialah berkenaan dengan solat jamak qasar. Kemudian berapa lama pendapat ulama mengatakan boleh melaksanakan ibadah tersebut, jamak qasar tersebut. Kemudian kita akan masuk berkenaan dengan bagaimana status dan kaedah puasa semasa kita dalam keadaan bermusafir. Jadi di sini untuk peringkat penetapan jarak musafir dan juga hal-hal yang berhubung dengan perkara musafir, ada 4 perkara pokok yang akan dibahaskan. Pertama, kita akan bahaskan di sini di mukadimah penetapan jarak musafir ini akan membahaskan berkenaan dengan penetapan jarak musafir bagi membolehkan seseorang Islam melakukan qasar dan jamak solat. Maknanya yang utama nak dibahaskan berkenaan dengan penetapan jarak ni, berapa jauhnya, bahasa standardnya sekarang ni mileage, kan? Berapa kilometernya, berapa batunya, yang membolehkan, mengharuskan seseorang ataupun si musafir itu boleh melaksanakan semayang qasar ataupun jamak. Sebelum itu saya nak terangkan ataupun mungkin sekadar mengimbas dan mengingatkan semula kita bersama berkenaan dengan apa yang dikatakan dengan qasar dan apa yang dikatakan dengan jamak. Sebab biasanya masih ada di kalangan kita, masyarakat umum ini, yang salah faham dan beranggapan jamak qasar itu satu pakej. Betul tak betul? Bila sebut jamak dia mesti ada qasar. Bila qasar dia mesti jamak. Persepsi mengatakan jamak qasar itu satu pakej, satu kumpulan, ataupun mesti dilaksanakan dengan sekaligus, salah. Qasar, tuan faham apa makna qasar? Qasar ini yang pertamanya maknanya pendek, memendekkan solat, lebih kurang begitulah maknanya. Maka yang boleh memendekkan solat itu yang solat 4 rakaat sahaja. 3 dan 2 tak termasuk. Kalau subuh ni boleh qasar jadi 1 rakaat je lah, kan? Maghrib boleh qasar jadi 1,5. Setengah tu tak tahu nak kerat tang mana pun tak tahu. Jadi maknanya
Yang boleh qasar maknanya pendek ini yang 4 rakaat sahaja. Pertama. Yang kedua, berkenaan dengan qasar ini, qasar dilakukan hanya ketika musafir sahaja. Ketika musafir sahaja qasar. Kemudian jamak. Jamak solat. Kena hati-hati dengan istilah ni. Kadang-kadang ada setengah orang menyebut qasar ni kasar-kasar begitu je. Jamak tidak semestinya berlaku ketika musafir. Bahkan ada setengah pendapat, nanti bakal kita bahaskan, ada masa-masanya makruh kita menjamakkan sembahyang ketika musafir. Ada masa-masa ni. Kan kita jangan dengar tu kan. Biasa kita dengar jamak kita mesti qasar, ataupun qasar kita mesti jamak. Tidak semestinya. Jamak boleh berlaku bukan hanya ketika ataupun dalam keadaan kita bermusafir, tetapi boleh berlaku dalam keadaan darurat, ataupun bahasa yang standardnya, bahasa rasminya darurah. Contoh, kita mempunyai satu hajat yang amat mendesak kepada tepatnya masa. Contoh, kita ada umpamanya temuduga yang penting, atau peperiksaan yang penting umpamanya, atau kita mempunyai satu, orang kata, tugas yang menuntut kita supaya kita bekerja secara terus menerus. Contoh, pakar bedah umpamanya. Ada orang setengah-setengah tu, masa saya di Ipoh, masa tugas di Ipoh dulu, ada satu, saya tak tahulah tuan-tuan biasa dengar ataupun tidak, kalau tidak salah saya, seorang doktor pakar bedah. Dia berketurunan Cina, tetapi dia sudah pun masuk Islam dalam tempoh masa yang agak lama. Dia pakar bedah otak ni, Dr. Fadli Chia ataupun Fadli Chua Abdullah. Dia pernah di Ipoh Specialist Center. Saya tanya dia, doktor, berapa lama kalau doktor ambil masa untuk buat operation ni? Dia pakar kepala lah, otak lah. Dia kata lebih kurang dalam 7 ke 8 jam. Kalau yang mungkin yang kritikal tu lah, right? Jadi kalau 7 ke 8 jam, katakanlah mengambil masa antara zuhur dan asar, itu kan dah terlebih masanya. Jadi ketika itu, kalau dia tinggal, habis jahanam lah pesakit tu kan, terburai lah kepala otak dia kalau dia tinggal lama. Jadi maknanya boleh digunakan kaedah jamak solat tanpa qasar. Maknanya dia kena semayang zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Atau ketika hari hujan, hujan pun boleh jamak juga, cuma kita jarang-jarang buat. Saya rasa bukan nak kata jarang, silap-silap tak pernah buat waktu hujan. Bila mana boleh jamak ni, dan waktu apa yang boleh dijamak ketika hari hujan? Yang terlibat dengan jamak ketika hujan ini ialah waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Dengan syarat hujan tu bukan hujan rintik-rintik. Sekadar orang kata hujan macam cerita Hindustan tu kan. Itu tak mahu dia. Dia kena hujan yang benar-benar lebat, boleh mendatangkan, orang kata, memang basah kuyup. Memang basah kuyup dan mendatangkan masalah kalau nak datang semayang semula. Pertama, mesti hujan tu syaratnya hujan lebat. Yang kedua, hujan itu berlarutan sehingga luputnya, ataupun sehingga habis fardu semayang yang pertama. Contoh, semayang antara zuhur dan asar. Katalah zuhur start pukul 1 tengah hari, sampai pukul 1 setengah tengah hari hujan belum berhenti, maka boleh jamak asar boleh himpun asar pada waktu zuhur. Dan lagi satu syarat tambahannya, jamak ketika hujan hanya ada jamak takdim, tak ada jamak takhir. Jamak takyah lagi tak ada. Ini hujan sedap
sedap membuta tidur je kan. Itu jamak takyah namanya. Ya. Mesti dilakukan kaedahnya jamak takdim. Tak ada istilah jamak takhir pada jamak ketika hari hujan.